Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkan dadaku, yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, permudahkan urusanku dan bukakan simpulan di lidahku, yafqahu qawli, semoga mereka memahami akan segala ucapanku. Kita check sound check dulu. Dengar tak suara saya? Alhamdulillah, dengar molek. Assalamualaikum Ustaz. Dengar. Assalamualaikum. Okey, dengar sebab ada masalah tadi sound awal-awal tadi tu ada masalah sikit. Jadi alhamdulillah pada hari ini selamat datang kita ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang bersama kita hari ini. Oh, ada masuk seorang lagi. Okey, hari ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya ada 5 tetamu hari ini untuk kita berborak-borak, berbual secara santai di Wakaf Ilmi siri yang ke-33. Bermakna kita telah pun bersiaran selama 33 hari ini hari yang ke-33 kali lah Wakaf Ilmi kita. Dan pada malam ini kita akan berborak dan bersembang mengenai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempena kita masuk berada sekarang ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita ada yang akan berbicara dengan kita ialah Ustaz Fadil Sayuti dan Ustaz Fikri akan bersama dengan kita. Di samping kita ada tamu-tamu, beberapa orang tamu yang akan bersama dengan kita juga malam ini. Nanti kejap saya baru tengah cari apa cerita kita malam ni. Jadi kita ada 3-4 orang tamu dan rasanya ada lagi seorang dua yang mungkin akan masuk bersama dengan kita untuk kita. Dan pada tetamu saya malam ini boleh kita nyampuk-nyampuk nak tanya ke panel, nak tanya Ustaz Fadil, nak tanya Ustaz Fikri, bolehlah, boleh kita bagi peluang untuk bertanya dan nak bagi pandangan, nak bagi pendapat pun kita bagi juga peluang juga untuk sama-sama kita berkongsi apa-apa yang patutlah. Jadi pada kenyang saya baru lepas makan ni, alhamdulillah. Ustaz Fadil. Ya, saya. Alhamdulillah, sihat Ustaz, sihat Okey, alhamdulillah. Suara bagus. Ustaz Fikri. Alhamdulillah, baik. Ya, Ustaz Fikri ya. Sihat. Ustaz Fikri duduk mana dalam kereta? Dalam kereta. Line tak kuat kat kampung, subhanallah. Okey. Di sini pun tak pasti ni hari ni, saya di rumah saya pun tak pasti hari ni kuat ke tidak sebab tadi hujan. Sekarang pun baru berhenti hujan ringai-ringai. Daripada pagi tadi lagi hujan. Saya tak berapa dengar orang cakap ni. Sekejap Okey. Bunyi ke tak ni? Macam tak bunyi juga ni. Malik Ustaz Sata yang tak bunyinya. Kau dengar? Okey, dengar dah. Saya dengar dah. Okey, jadi untuk permulaan kita nak cerita dulu sebagai pembuka panggung, pembuka wakaf kita ini, kita nak minta Ustaz Fadil dulu sebagai membuka bicara kita pada malam ini, iaitu tentang cinta Rasul ini ataupun bukti kita mencintai Nabi ini. Dengan kita macam mana? Saya tak nak ulas, saya nak dengar daripada Ustaz Fadil. Silakan Ustaz Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sata yang akan menjadi pemandu bicara kita pada malam ini. Saya muliakan rakan panel kita. Rakan panel ke rakan laki boleh panggil dua-dua lah. Sebab bila ramai-ramai ni dia macam konsep.
Ustaz Ya, Amir ya. pun ada. Ya, Ya. Ustaz Amir Ya, ya. sihat. Ustaz Alhamdulillah. Amir ni ayahanda kita ni. Dia apa-apa kalau kita ada silap salah dia akan betul insya-Allah. Masya-Allah. Baik, dan juga ada bersama kita ni dua orang pelajar cemerlang daripada USAS, Universiti Sultan Azlan Shah, UBC Usas Buddhist Center yang mengambil subjek SPM daripada sempena sekolah-sekolah tahfiz di seluruh Malaysia yang mengikuti program SPM Fast Track di USAS. Baik. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi dan juga ahli-ahli yang berhormat sekalian. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Malam ni kita akan berbicara apa yang Ustaz Sata tanya tadi, iaitu bagaimana kita nak membuka panggung kita pada malam ini tentang bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Apabila kita menyatakan kita cinta, kita kasih dan sayang, maka biasanya kita akan bertanya kembali, apa buktinya? Apa yang menjadi bukti kita ini cinta ataupun kasih kepada sesuatu? Bukti ni, kalau kita cinta kepada sesuatu, dia tidak memadai hanya dengan sebut di mulut. Apa buktinya? Apa tindakan? Apa perlakuan, pergerakan kita yang menunjukkan kesungguhan kita mencintai sesuatu? Baik. Mengikut Rasulullah SAW, mengikuti baginda Nabi ataupun iqtida adalah termasuk dalam tanda besar yang menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Ahzab ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya adalah bagimu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta dia banyak menyebut dan mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira. Baik, itu yang pertama. Orang yang mencintai Nabi, dia akan mengikut apa yang Nabi buat. Bahasa mudahnya macam tu. Sebab bagi diri Nabi itu ada uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, pastinya dia akan menjadikan setiap sudut kehidupannya, setiap aktiviti, perlakuan, tindakan dirinya pada setiap hari, dia akan usaha untuk tiru Nabi, akan usaha untuk ikut Nabi, contoh apa yang Nabi buat. Contoh macam kita duduk, macam mana Nabi duduk, kita pun cari dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Macam mana Nabi makan, kita pun cari dalam kitab-kitab hadis yang menceritakan tentang hadis, apa sifat-sifat dan perlakuan Nabi. Maka orang yang benar-benar cinta, dia akan bersungguh untuk mencari, untuk meniru apakah perlakuan yang dicintai. Dan kemudian mereka akan menzahirkan dan mengamalkan sunnah Nabi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Perbuatan mengikut sunnah, perbuatan mengikut arahan, perintah, dan perbuatan menjauhi larangan, ketiga-tiga ini merupakan sunnah Nabi SAW. Kita duk ingat selama ni sunnah ni benda yang buat-buat saja. Buat yang Nabi suruh ataupun buat perbuatan-perbuatan tiru Nabi, buat maknanya. Tetapi kita lupa sebenarnya menjauhi larangan Nabi juga perbuatan sunnah. Menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi juga merupakan perbuatan sunnah, iaitu kita mengelak diri daripada mengikut hawa nafsu, mengelak diri daripada terjerumus dengan terlalai dengan kelazatan dunia dan sebagainya. Jadi menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti Rasulullah dalam setiap langkah kehidupan adalah bukti besar cinta kepada Rasulullah. Allah sebut lagi dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika benar kamu kasih kepada Allah, maka ikutilah daku, yakni Nabi. Nescaya Allah mengasihi kamu pula.
serta mengampunkan dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ali Imran ayat 31. Dan mengamalkan sunnah Nabi ni akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Ada satu hadis yang menyebutkan bagaimana orang yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi. Man tamassaka bisunnati inna fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin wa fi riwayatin falahu ajru syahidin. Siapa yang berpegang, yakni mengamalkan dengan sungguh-sungguh sunnahku ketika umat sudah binasa, ataupun umat sudah teruk, ataupun umat sudah ramai yang meninggalkan sunnah Nabi, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Dan dalam riwayat lain ada disebutkan pahalanya sekali mati syahid. Ini perbezaan riwayat lah. Baik, dalam hadis ni Nabi offer kepada kita, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi ketika orang ramai buat tak tahu dengan bersugi, ketika orang ramai buat tak tahu dengan pakai kopiah, contoh dah, pakai kopiah tutup kepala ni sunnah Nabi. Ketika orang buat apa main-main dengan perbuatan sunnah baginda dan sebagainya, tetapi kita tetap teguh, kita pergi mana-mana kita tetap teguh dengan berpegang pada sunnah, kita tidak malu untuk bersugi, kita tidak malu untuk apa lagi, banyak berzikir, kita tidak malu. Contoh perbuatan kita sekarang, bila kita nak menunggu dalam bas, LRT dan sebagainya, tabiat umat kita sekarang ni, bila menunggu saja, handset duduk kat tangan. Handset duduk kat tangan. Tetapi orang yang menghidupkan sunnah Nabi, time duduk menunggu tu, dia tak ikut ramai-ramai. Dia buka Quran. Ataupun nampak bergerak di bibirnya, melantunkan ayat-ayat hafalannya, zikirnya. Jadi orang ini dia menghidupkan sunnah Nabi ketika mana orang lain buat tak tahu. Ini mendapat pahala yang besar. Di sini disebutkan dalam hadis tersebut tadi, 100 orang mati syahid pahala dia. Dalam riwayat lain sebut 1. Kenapa dalam riwayat ini sebut 100? Ada ulama syarah sikit. Kenapa 100 padahal 1 pun dah cukup? 1 kali pahala seorang mati syahid pun dah cukup dah. Kan orang mati syahid ni kalau dalam syurga dia ada istimewa. Dia ada trademark dia sendiri. Dia ada sayap yang boleh dia terbang bebas ke mana-mana. Orang mati syahid dia istimewa. Nah, tapi disebut di sini 100 orang mati syahid pahala. Nak menunjukkan besarnya pahala ganjaran yang Allah janjikan kepada orang yang benar-benar mahu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebut lagi yang terakhir sebelum saya tutup, termasuk dalam perkara mencintai Nabi ialah mencintai sunnah Nabi. Tadi amalkan, ini mencintai sunnah Nabi dan mencintai sesiapa sahaja yang mengajak untuk mengamalkan sunnah. Tadi kita mengamalkan sunnah Nabi ataupun meninggalkan larangan Nabi, itu termasuk perkara sunnah. Yang ini kita cinta, kita tak buat apa-apa tapi kita cinta. Kita cinta kepada sunnah Nabi dan kita cinta kepada orang yang mengajak kepada sunnah Nabi. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat belas kasihan dan rahmatmu sangat jelas. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Baik, dalam ayat ini disebutkan bahawa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul menuntut kepada nahtijah untuk kita mengamalkan hal-hal yang dicintai, menjauhi perkara yang dibenci dan dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang yang mencintai Rasulullah adalah orang yang tidak mahu mengikut sunnahnya atau bahkan melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja. Jadi setakat itu dahulu untuk pembuka bicara pada hari ini. Saya serah balik kepada Ustaz Sattar pengurusi kita, insya-Allah.
Okey, terima kasih Ustaz Sayuti, Sayuti ayah dia. Ustaz Fadil. Uh, dia biasa orang Arab kadang-kadang dia panggil nama pok dah, nama bapak dia. Jadi terima kasih. Itulah Ibnu Sayuti. Jadi apa nama ni? Itulah tanda bukti kita cinta kepada Allah. Yang nombor satu sekali ialah ittiba', mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentu sekali ianya datang daripada Allah. Kerana Nabi tak pernah mereka walaupun satu perkara pun dia tak pernah reka-reka sendiri tentang agama ini. Jadi tidak ada rekaan, Nabi tak reka. Apa yang dia dapat semuanya daripada Allah. Itu yang confirm. Jadi kalau kita buat apa saja yang Nabi buat, bermakna kita buat apa daripada Allah. Kita makan, kita ikut cara Rasulullah. Kita ikut cara Rasulullah makan. Bermakna kita ikut cara yang Allah nak, Allah suka. Makan cara tu. Bukanlah maksudnya apa yang kita makan. Kita makan cara bagaimana Nabi makan. Contohnya dia makan menggunakan tangan kanan, menggunakan dua atau tiga jari. Dia bismillah kan, bismillah ni penting. Saya baru tengok 2-3 hari lepas ada satu ustaz tu dia cerita, dia kata dia ni rumah dia selalu ada gangguan di rumah dia. Dia kata ada gangguan, dia duduk seorang-seorang ataupun anak isteri dia selalu dengar macam-macam. Macam ada orang lalu kat belakang, ada orang bunyi di atas bumbung, dalam bilik air, pintu terbuka sendiri, krek. Jadi tak selesa duduk di rumah dalam keadaan yang agak takutlah, menyeramkan. Lalu dia kata, dia jumpa seorang ustaz tu kata amalkan bismillah. Setiap kali nak masuk rumah, bismillah. Masuk je bismillah. Dan ketika makan, jangan lupa bismillah. Kita biasa kalau makan, kita kata bismillah. Tapi kalau nak masuk rumah, biasanya kita tak kata bismillah. Kita assalamualaikum. Kita bagi salam kepada orang yang duduk di rumah kita. Tanpa kita tak baca bismillah. Sebab ada hadis Nabi SAW yang sahih, dia kata siapa yang orang lelaki ataupun sesiapa sajalah yang masuk ke rumahnya dan dia baca bismillah, dia melangkah masuk ke rumah dia baca bismillah, maka syaitan-syaitan, iblis atau semua jin yang duduk ikut dia sekali ataupun yang ada duduk dalam rumah tu akan kata, ketua iblis, ketua jin ni akan kata, ketua syaitan ni akan kata, malam ni la mabita lana, malam ni tak ada tempat tidur dah kita. Bismillah saja mereka dah tak boleh duduk di rumah tu. Jadi lepas tu bila dia makan bismillah, sekali lagi para syaitan pula akan kata ada makanan, mereka akan keluar. Lepas tu kalau kita esok kita masuk tanpa bismillah, dia datang balik. Jadi kalaulah jadikan amalan bismillah, benda yang paling mudah saja, bismillah. Nak kata bismillahirrahmanirrahim tu payah sangat, bismillah. Jadi itu satu sunnah yang sangat mudah dan ianya memberi kesan yang sangat banyak. Ustaz tadi tu cerita, yang cerita tu tak tahu dia ustaz ke apa, dia kata bila dia amalkan dan dia suruh paksa anak-anak dia amalkan bismillah, kalau terlupa undur balik, kalau terlupa dia undur balik, bismillah, masuk rumah. Dia amalkan itu beberapa lama, maka suara-suara dan bunyi-bunyi dan gangguan-gangguan di rumahnya sudah tidak ada lagi. Jadi memang benarlah apa yang diperintahkan oleh Nabi itu memang betul-betul memang datang daripada Allah. Jadi Ustaz Razak, jadi maknanya kalau ada gangguan, kita jangan cepat-cepat nak cari tok bomo sangat. Kita kena usaha sendiri dulu. Kita kena baca Quran, kita sunnah Nabi kita setara mana, cek diri kita dulu. Betul tak? Ya, betul. Dia satu lagi hadis Nabi kata, kalau rumah ni Nabi katakan la taj'al baitak qabran ke apa gitulah, bukan hadis Nabi kata macam lain, saya ingat macam itulah. Nabi kata jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Kubur ni tempat yang sangat seram, yang menyeramkan, yang menakutkan, yang sunyi. Sunyi maknanya takutlah. Kubur kalau lampu nampak suram, malak, jadi tidak sedap duduk. Nabi kata rumah yang selalu yang membaca surah Al-Baqarah, maka rumah tu syaitan tidak akan masuk.
Jadi kalulah rumah kita tu macam kubur, maknanya kubur ni beratu lah, kalau bahasa kita beratu lah. Berhantu, berpuaka, baca surah Al-Baqarah. Tu salah satu benda-benda tu lah. Jadi tak perlu cepat pergi cari pak dukun, pergi cari cik promo lah. Kita boleh promo sendiri benda-benda gitu. Betul lah. Dalam syarah hadis tu dia sebut, ulama kata maknanya rumah yang jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan, maknanya jangan duduk dia, jangan biar gitu terbiar. Dia kena penuh dengan ayat Al-Quran. Macam tadi Al-Baqarah salah satu pendinding rumah. InsyaAllah. Orang kita dia kata rumah tak semestinya jadi kubur, dia beli poster ayat Quran, dia tampal dinding, letak situ, letak sini, muka pintu, letak jadi apa gitu. Itu tidak sunnah Nabi lah. Bukan lagu tu, Quran ni bukan jadi tempat untuk ditambah-tampal, letak dinding supaya orang Kristian. Betul, orang Kristian dia letak salib di rumah dia sebab dia percaya bahawa bila rumah tu ada salib, syaitan tak masuk. Kita pun tiru tu, dia salib, kita pun ambil Quran tu. Tak betul gitu. Quran ini bukan untuk tampal-tampal, tapi kita kena baca dia, kita baca. Letak dalam hati kita, letak di mulut kita. Tu jadi cerita lain pula lah. Tapi tak apalah. Itu sebagai orang kata nak ceritanya bahawa ittiba Rasul, mengikut Rasul ni benda kecil-kecil gitu pun ada manfaatnya yang sangat besar. Bukan manfaatnya kecil-kecil tu. Manfaatnya yang sangat besar. Kita nak beralih, lama dah Ustaz Fikri menunggu kita. Ustaz Fikri, dalam bulan dalam bukti lah, dalam membuktikan bahawa cinta kita kepada Nabi SAW, sebagai satu tadi kita kata mengikut sunnahnya. Ada satu lagi orang kata kita kena sentiasa memperbanyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Jadi minta Ustaz Fikri kalau boleh gurau sikit cerita tentang selawat ni. Lagu mana bagi? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wal iman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Terima kasih kepada ayahanda pengerusi majlis, kepada habaib, kepada alim ulama yang ada dalam kita punya pertemuan pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadil dan juga Ustaz Amir. Kemudian saya kira insya-Allah adik-adik kita yang soleh ini, iaitulah adik Nabil Imrannya dan juga Salsabila. Semoga Allah Taala berikan kepada kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita rasa cinta dan kasih disebabkan kita buat program-program yang mana dia akan mengingatkan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjawab kepada soalan ini, sebelum saya mulakan membuka panggung yang telah disebut oleh Ustaz Satta tadi, maka insya-Allah saya nak bagi tahu sikit tentang cinta kan. Bila kita bicara tentang bukti cinta ini, Ustaz Fadil pun ada sebut tadi di awal-awal kita punya cerita tadi, mesti menyebut dan sebagainya. Dalam satu pepatah Arab dia ada sebut man ahabba syai'a kathura min dhikrih. Kan, dalam satu pepatah Arab dia ada sebut kalaulah seseorang itu mencintai akan sesuatu, maka tidak dapat tidak dia akan mengingatinya. Kan, jadi kalau kita cintakan kepada seseorang, mesti ada perilaku yang kita lakukan. Tak kira lah sama ada dari sudut buat ke, tak kira dari sudut kita bercakap ke, kita tunjukkan kita punya body language ke, kita suka pada seseorang. Kan, kalau lah ni punya budak-budak muda, kalau dia suka kat seseorang kan, dia buat mini love pula ada macam ni kan. Dia ada buat macam-macam jenis lah. Itu tak kisahlah, wallahualam, itu tanda orang nak tunjukkan cinta dia. Tetapi apabila kita bicara tentang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya boleh ceritakan kepada anak-anak sekalian, kepada sahabat-sahabat sekalian pada hari ini insya-Allah, kalau kita cintakan kepada seseorang, tak dapat tidak mesti kita akan bersembang, kita akan bercakap mengenainya. Kalaulah dalam sejarah, dalam sirah kalau kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Sehingga kan ayat-ayat itu adalah beberapa orang panggil percanggahannya dan sebagainya, itu tak penting sebenarnya ya. Yang pentingnya bagaimana kita nak aplikasikan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut oleh Ustaz Satta tadi, antaranya selain daripada kita ittiba'us sunnah,
Selain daripada kita ikutkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kira dari sudut perbuatan, percakapan ataupun dari sudut senyap Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, itu adalah sunnah. Maka apa benda yang kita kena buat pula antaranya ialah kita banyak akan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey, mengingati Allah secara automatik kita akan mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Taala bila ada je nama Allah, mesti belakangnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan? Ayat Al-Quran itu menyebut bahawasanya Allah Taala itu apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Taala mulakan dengan zat nama Allah dan seterusnya diberikan kepada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah dulu. Nampak tak? Menunjukkan betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak bicara juga tentang cinta ini, sebab itulah dulu ada pantun orang Melayu lama kan. Pantun orang Melayu kata apa dia? Tanam pinang rapat-rapat. Kan. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh senang berlari. Kan? Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ni saya ubahlah. Ku bawa lari naik lori. Itu kalau kita cintakan kepada manusia kan. Tak dapat dengan cara macam mana pun, bila cinta kita sanggup buat apa saja. Sebab itulah ada juga kalau kita dengar beberapa syair ataupun orang panggil apa, bahasa-bahasa orang Melayu sebut kan, lautan api sanggup ku renangi, kan? Tak payah nak renang sangatlah, minum teh panas pun duk tiup kan. Tak payah nak lautan api sangatlah. Okey? Itu cinta-cinta yang kita boleh bicara melalui mulut, lisan. Tetapi antara bukti cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena dengan kelahirannya, kan, maka tak dapat tidak mesti kita buat apa? Berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini tiap-tiap minggu kita dengar. Kat mana? Nabil. Saya nak tanya Nabil. Tiap-tiap minggu kita dengar. Kat mana kita dengar? Saya buat kelas online dah ni. Asudah. Kita selalu dengar mana? Khatib. Khatib kan? Khatib. Khatib khutbah Jumaat. Tiap-tiap minggu kita dengar. Tak tahulah tiap-tiap minggu lah ni kan kita ada PKP, tapi lah boleh buka masjid kan. Masjid Usah pun sebut, takkan tak ada masjid disebut kan, sebab dia rukun dalam tu kan. Okey? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa dia? Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat selepas tu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. So kita ni kalau kita nak rasa kita ni macam mana tahap iman kita kepada Allah, kita tengoklah. Wahai orang-orang yang beriman, dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda dan mohonlah kesejahteraan dengan sepenuh penghormatan. Jadi menunjukkan bahawasanya selawat yang kita laksanakan setiap kali Jumaat lah. Kalau kita tengok kan, bila khatib sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu di situ adalah apa? Kita berselawatlah. Satu arahan kan, berselawatlah. Maka selawatlah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu paling common lah kita. Kan? Paling common lah kalau kita nak selawat. Ada juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, apa dia? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharan. Kan? Apa hadis dia? Siapa yang berselawat kepada aku sekali? Kan, kepada aku sekali itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan ajak pada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita nak selawat. Selawat ni pun dia ada banyak-banyak version kan. Dia ada banyak version. Selawat yang orang cipta pun ada. Selawat yang orang cipta pun ada kan. Yang hari ni ada qasidah dan sebagainya, rasa nak apa? Kita nak mengasyikkan kita ni kan, rasa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi insya-Allah saya akan berikan beberapa selawat yang ma'thur. Okey, yang memang telah disebut oleh hadis insya-Allah pada malam ni. Jadi disebut oleh riwayat Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharan. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah Taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Anak-anak sekalian, tuan-tuan dirahmati Allah, bila Allah Taala selawat pada kita ni bukan maksudnya Allah Taala ada mulut nak selawat.
Jangan salah faham tapi nak menunjukkan bahawa rahmat, penghormatan, keberkatan, apa lagi? Kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada kita. Itulah yang kita kena cari. Sebab apa? Sebab kita masuk syurga pun bukan sebab dengan amalan. Jangan kita salah faham. Kita buat syurga, kita rasa syurga ni boleh dibeli dengan amalan yang kita lakukan. Kan? Kita rasa kita sembahyang banyak, kita boleh masuk syurga. Kita tolong orang banyak, kita boleh masuk syurga. Tu memang salah satu daripada amalan. Tetapi kena ingat bahawasanya yang akan memudahkan kita dimasukkan ke dalam syurga adalah disebabkan oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa benda lagi yang kita nak melainkan daripada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Taala sendiri akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Jadi bukanlah satu benda yang kecil anak-anak sekalian. Bila Allah Taala redha kepada kita, maka tidak adalah kemuliaan yang lebih besar selain daripada itu. Faham tak? Kemuliaan yang bila Allah Ta'ala redha kepada kita, dunia dan seisinya tidak penting lagi untuk kita. Dunia dan seisinya akan jadi kosong saja. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah redha kepada kita. Sebab itulah dalam kehidupan bila orang tanya apa matlamat kehidupan kita, saya minta lah anak-anak semua tukar kan matlamat kehidupan. Tukarlah untuk kita cari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, antara selawat yang diajarkan kan, kita selalu dengar antaranya selawat tafrijiyah. Kan? Macam mana selawat tafrijiyah? Saya lupa lah. Saya saja aja nak test tu. Saya nak suruh orang menyanyi. Nama pun apa? Kita punya apa ni? Allah SWT, kita punya perbincangan santai kan? Ya, macam mana selawat tafrijiyah? Siapa tahu? Nabil tahu tak? Saya nak suruh Salsabila ni, lagi orang dia segan pula. Nabil tahu tak selawat tafrijiyah? Depa kata kamu dulu pernah masuk Akademi Fantasia. Tahu Ustaz. Macam mana? Dan telefon bunyi pula. Silakan. Lawat tafrijiyah macam ni. Allahumma salli salatan kamilatan. Itu tak nyanyi. Kita nak suruh nyanyi ni cara teknik nyanyian. Baru orang senang nak dengar ni. Kawan-kawan kita ramai muda-muda masuk dalam ni. Bukan senang ni. Ni saya promosikan suara kamu ni. InsyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-gharaim وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Masya Allah kan? Masya Allah, hebat. Kan? Secara automatik insya-Allah malam ni kamu akan popular. Insya-Allah kamu akan popular pada penduduk langit dan penduduk bumi insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nampak? Jadi anak-anak dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, itu adalah selawat tafrijiyah yang dah dilakukan kan. Teknik penghafalan yang mudah antaranya teknik yang digunakan teknik nyanyian. Jadi kita boleh amalkan. Kan? Dalam radio pun saya sekarang ni saya dah dengar ada selawat tafrijiyah. Alhamdulillah. Kan, satu kebaikan yang kita dapat melalui selawat. Bukan selawat ni bukan bila sampai je bulan Rabiul Awal kita selawat. No. Selawat ni sentiasa. Kan, istimrar. Kan, mesti istiqamah, kita mesti selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga selawat Fatih. Salsabila tahu tak selawat Fatih selawat apa? Saya tak kira, saya kelas online macam ni saya tanya ya. Tak jawab saya potong markah. Tahu tak Salsabila? Salawat Fatih. Dia tak tahu. Tak tahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa. Kan? Wal khatim lima sabaqa. Wan nasir al-haqq bil haqq. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Kan? Yang ni tak ada lagu lagi. Jadi saya serahkanlah kepada Ustaz Amir dan juga Ustaz Fadil. Lepas ni boleh buat satu single ke apa kan. Buat lagu baru selawat Fatih insya-Allah lah tu. Boleh Ustaz Fadil? Bulan nasihat.
Kumpulan nasihat dah buat dah. Ada dah. Ada buat dah? Itu kumpulan nasihat Ustaz. Ini kumpulan fadil, tak ada lagi. Dah? Jadi Ustaz Amir pun tak ada lagi tu. Jadi Ustaz Amir mana tahu kau boleh buat pula ke? Wallahualam kan, insya-Allah. Untuk kebaikan orang. Bayangkan kalau kita buat satu lagu yang orang boleh ingat, selawat yang boleh diingat, insya-Allah dia akan berterusan kan. Dan dalam masa yang sama ada juga selawat selawat Allah Muhammad, selawat syifa kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi saya kira cukup sekadar itu selawat yang diajarkan oleh banyaklah kan, dan alim ulama kalau kita tengok hari ni dah ada macam-macam qasidah pun dah banyak kan, lagu-lagu dan sebagainya untuk kita mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambillah yang ma'thur insya-Allah yang memang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dirahmati dan dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dipersilakan Ustaz Satta. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fikri. Tu baru duduk dalam kereta tu, bukan duduk dalam masjid lagi. Kalau dalam masjid lagi lepau. Tu dalam kereta. Sekarang ni memang moden lah. Kita boleh berkuliah, kita boleh berinteraksi dengan siapa saja, berkuliah, berceramah, tak kira di mana. Jangan dalam selimut dah lah. Tu pun ada yang berceramah dalam selimut, ada. Jadi terima kasih cerita tentang selawat kepada Nabi dengan berbagai-bagai versinya, dan sudah tentunya versi yang paling afdal ialah versi yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita duk baca ketika kita kita solat dalam sembahyang kita, iaitu yang kita panggil selawat Ibrahimiyah, yang tu yang paling afdal di antara banyak-banyak selawat, kerana ianya memang direct datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat tanya macam mana aku tahu dia kata macam mana nak berselawat kepada Nabi. Jadi Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai habis tu. Dan itu pun selawat Ibrahimiyah pun ada 2 versi, ada 2-3 versi. Ada satu versi tu ada fil alamin 2 kali, fil alamin innaka hamidum majid. Ada yang kita duk baca sekarang biasa ni 1 kali fil alamin innaka hamidum majid. Dan ada selawat lain lagi sebagaimana yang Ustaz Fikri sebut tadi. Kita nak ucapkan selamat datang kepada ramai sahabat-sahabat kita malam ni yang bersama kita di Facebook. Ada sahabat saya Abesuh, Cikgu Halim, Abesuh, ada, terima kasih kerana sudi singgah di Wakaf Ilmi ini, dan ada lagi sahabat-sahabat kita yang lain ramai ni. Ada yang tanya boleh tanya soalan ke? Tanya confirm bolehnya, tapi jawab tak tentu lagi. Ada yang akan jawab atau tidak. Tanya confirm boleh tanya. Nak tak tanyalah, nak tanya berapa soalan pun tak ada masalah. Ada siapa tu ramai ni, saya tak nampak lah, kecil sangat. Tulisan di skrin saya ni kecil sangat, saya tak nampak nama. Ada Ibnu Yaakob, ada Ibnu Najah. Ibnu Najah ni tadi dia masuk sekali nak jadi tamu kita, tapi sebab kita punya terhad wakaf kita ni untuk muat 6 orang aja. Untuk 6 orang je. Jadi kita dah ada 6 di sini, dia masuk, kita nak bawa dia naik ke dalam skrin ni tak boleh. Jadi saya minta maaf kepada Ibnu Najah tak dapat masuk. InsyaAllah minggu depan kita booking tempat untuk dia masuk. Jadi Ustaz Amir daripada tadi, Ustaz Amir, apa khabar Ustaz Amir? Tanya sekali lagi, apa khabar? Alhamdulillah, Sehat, alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz Amir. Bila Ustaz dengar 2 penceramah muda ni, dua penceramah muda, panel muda ni dah, kita ni tua dah Ustaz. Jadi apa pandangan Ustaz? Ustaz nak rakyat gapo kalau bila tengok 2 orang yang bersemangat? Ustaz nak kata gapo? Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Satta selaku moderator, dan kepada kedua orang di panel kita dan pepelayar sekalian. Jadi begini, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, bagi saya lah, inilah antara
kehendak kita lah, keinginan kita supaya pelapis-pelapis muda ataupun kita panggil ustaz-ustaz muda ni tampil ke hadapan dan kita rasa seronok lah pasal antara sifat Nabi Muhammad SAW ni dia meraihkan dan dia menghargai kebolehan setiap individu. Dia menghargai kebolehan setiap individu dan dia meraihkan dan dia memberi peluang sebaik mungkin berdasarkan kepada kemampuan individu-individu itu. Sebab kita ni adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Lepas tu ada satu surah dalam surah Al-Kahfi di mana Allah SWT dia puji tentang pemuda Al-Kahfi. Dia guna perkataan fityah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah fityah, anak-anak muda, remaja-remaja, pelapis-pelapis muda ataupun ulama-ulama muda. Iaitu fityatun amanu, mereka itu beriman kepada Allah SWT, amanu bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan tambah kepada mereka petunjuk. Jadi baguslah, saya sangat teruja, sangat tertarik dan ucap sabarlah kepada Ustaz Satta dan Ustaz Yusri khususnya, cuba sedaya upaya untuk menampilkan anak-anak muda untuk menyampaikan semua tajuk lah yang berkaitan agama dan khususnya pada malam ini berkaitan dengan bukti kecintaan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada saya, sekian. Terima kasih Ustaz Amir. Memanglah kita perlukan tenaga-tenaga muda ni untuk menggantikan kita. Kita ni kalau kita ceramah pun Ustaz Amir, orang dia tengok orang tua kan, dia kata style lama. Dia nak orang muda juga ceramah sebab lo ni yang berminat kepada agama, yang mencari kebenaran ini. Kalau dulu orang tua-tua je. Lo ni orang muda-muda. Budak-budak muda, mereka dah mula mencari kebenaran. Kerana mereka hidup tidak serupa dengan kita hidup zaman kita dulu. Kita orang muda dulu, masa muda dulu tak banyak kerenah. Kita tak banyak kerenah menyebabkan kita lalai, kita galik gitu lah. Kita ikut gitu je. Tetapi orang muda lah ni selalu banyak pancaroba yang dia terpaksa hadapi. Maka dia nak cari sesuatu untuk menjadi benteng benteng diri dia untuk nak menghadapi segala benda yang ada di depan mata ni sangat mencabar mereka. Lalu mereka mencari agama. Jadi bila mereka cari agama, dia main ngadak kita, dia jadi selera tu tawar. Orang muda mari nak belajar agama dengan kita, dia jadi tawar sebab dia kata old style, dia kata tu, style lama. Jadi molek kalau ada orang-orang muda macam Ustaz Fatih, macam Ustaz Fikri, Sir Fikri seorang lagi, dan PU baru ni kita panggil PU Da'i Ilyas, yang memang kena dengan cita rasa mereka. Nabi pun, Allah pun gitu juga sebenarnya, dia mengutuskan Rasul tu yang sesuai dengan zaman itu. Dia tak atas zaman lo ni Nabi yang old style, orang kata yang old style tu, dia atas Nabi yang moden. Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling moden. Atas kepada kita untuk Allah tahu dah bahawa generasi kita ni generasi dulu, generasi ke apa tau, lepas tu generasi Y, lo ni generasi Z tau, nak habis tau, lepas Z ni habis lah. Jadi pokok Z muda lah ni, dia duduk di generasi Z tau, generasi yang terakhir tau. Generasi Y, kita dulu generasi O, generasi apa lah, generasi lama kita. Jadi sangat memerlukan, jadi kita nak cari lagi orang-orang muda. Ni kita ada Nabil, kita ada Salsabila. Hari tu ke Salsabila ni? Masuk dah hari tu sekali dah, Ustaz Fatih? Hal lain ni pula. Lain pula ni. Dulu Balkis dah, Kosdina. Oh, dekat-dekat ni Salsabila. Gambar lagi ni dah tunggu Ustaz. Gambar lagi. Welcome. List menunggu tunggu giliran tak apa. Hari ni kita tidak nak ragging, kita tidak nak bully lah tamu kita ni, kita hormat lah. Kalau jenis kalau orang mari rumah kita, biasanya kita akak air, tapi ni kita nak bagi apa lah, kita tak dapat nak bagi air, tak dapat nak bagi makan. Cuma gitulah, kita welcome kepada Nabil. Nabil,
saya nak tanya sikit, boleh? Boleh tak Nabil? InsyaAllah Ustaz. Ataupun Nabil nak tanya. Kita bagi peluang sebelum saya tanya, Nabil tanya dulu. Nabil nak tanya Ustaz Fikri boleh, nak tanya Ustaz Fadil boleh. Apa yang Nabil rasa yang kita duk bincangkan cinta Rasul ni, apa yang Nabil rasa apa yang Nabil rasa muskil lagi lah tentang cinta bukti kepada cinta Rasul ni. Ada tak soalan? Saya ada satu soalan. Saya nak bertanyakan kepada Ustaz Fikri. Banyak golongan remaja pada zaman sekarang mengidolakan dan mengagungkan orang kafir. Pada pandangan Ustaz Fikri, apakah usaha yang berkesan untuk memupuk perasaan cinta terhadap junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam kalangan remaja? InsyaAllah Ustaz. Ustaz Fikri faham soalan dia kan? Kita minta Ini soalan terancang ke atau macam mana ni? Saya tak tahu. Tak ada tanya rancang ni. 2 minit Ustaz. 2 minit jawapan. Ustaz Fadil dah merancang dah soalan ni. Saya tak tahu dia pakak bapak dia kot. Okey dah. Berkaitan dengan idola kan. Idola siapa yang kita idolakan dalam hidup kita ni. Dalam satu Allahumma salli Muhammad, ada satu kalau kita perhatikan di akhirat nanti kita akan dibangkitkan dengan siapa yang orang kita sayang. Kita akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kita sayang. Jadi kalaulah idola kita sekarang ni adalah bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kita nak bangun esok sekali? Kan? Hari ni kan kalau kamu perhatikan hari ni saya dulu waktu saya belajar dulu ada seorang ustaz sebut kita ni dalam hidup kita ni kita hadapi 5 ancaman. 5S nama dia. Ambil S. 5S ni dia adalah ancaman untuk kita. Pertama ialah seks. S yang pertama ialah seks. Kalau kamu lihat hari ni, mana-mana media sosial, YouTube sekalipun, dalam Facebook, Twitter, Instagram, dalam TikTok, seks tu adalah satu benda yang mudah untuk orang akses. Tak perlu nak buat apa-apa dah. Buka saja boleh nampak. Seks. Saya jawab kan. Yang kedua ialah song. Song apa song? Nyanyi ke lagu? Lagu nyanyi. Lagu kan? Lagu. Nyanyian. Boleh belakang lah kan? Lagu. Kalau kamu tengok lagu-lagu pun ada. Baru-baru ni ada viral satu lagu yang dimasukkan azan dalam dia kan? Blackpink ke apa benda tak, saya tak ingat lah. Blackpink ke apa? Apa Powerpink apa tak tahulah, saya tak tahu sangat nama-nama kumpulan artis Korea koyak ni. Kan? Lepas tu yang ketiga ialah sport. Ni adalah ancaman untuk kita. Sport ni apa dia? Sukan kan? Kalau kamu lihat orang main bola kalau tak pakai seluar panjang, dia macam tak kerti main. Kira jadi buta kayu terus kalau main pakai seluar panjang, dia tak kerti main terus. Jadi macam tu. Sedangkan hari ni kalau pakai seluar panjang buat tak boleh main ke? Saya ni nak cerita main. Cerita nak main tau. Cerita main pakai seluar panjang hebat ke? Ustaz Fadil tak? Tak pakai seluar pendek pun hebat juga. Ustaz Fadil lagi lah kan. Tak pakai seluar pula. Ustaz Fadil pakai seluar panjang juga, hebat juga main. Kan? Bukan syarat pakai seluar pendek boleh main. Yang keempat, saya sebut apa ni? Okey, yang keempat ialah smoke. Asap. Kan? Smoke, asap. Dan yang terakhir ialah sing. Sing apa sing? Penyanyi. Ke apa? Oh, tadi lagu singer. Singer. Menyanyi. Penyanyi pula kan. Kalau kamu tengok antara orang-orang yang buat lagu-lagu pelik-pelik ni adalah, nanti saya tak mahu sebutlah nama ada dalam ni kan. Tapi itu antara apa? Itu antara ancaman yang kita hadapi pada hari ni. 5S. Kan? Jadi anak-anak sekalian, kalaulah kita idolakan kepada orang yang tidak sepatutnya, sebagai contoh kita idolakan, saya tak tahulah kan, saya bila saya tengok dalam grup-grup dan sebagainya pun ramai orang duk share, kadang-kadang kita banyakkan share apa dia? Banyakkan share kata-kata hikmah orang lain. Sedangkan kata-kata hikmah, sedangkan ayat-ayat Quran yang dah berunsurkan Islamik, dia berunsurkan kata-kata hikmah itu Nabi SAW dah bawa dah.
Cumanya kita kadang-kadang ni pelik kita ni, kita suka jadikan kata-kata hikmah yang Nabi SAW buat, kita kata tu ayat kita. Pasal tak? Kadang-kadang bila kita buat ayat apa-apa kan, sesungguhnya apa kita buat ayat Islamik sikit, kita pun bawah-bawah tu hashtag dah, oh Ustaz Nabil. Padahal ayat tu Nabi SAW dah lama dah sebut. Imam Ghazali dah sebut lama dah. Siapa-siapa lagi? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran banyak dah. Tapi kita terlalu mengidolakan kata-kata artis, kita mengidolakan kata-kata orang yang tak sepatutnya kita idolakan, menyebabkan kehidupan kita apa ya? Menyebabkan kehidupan kita semakin jauh dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk kita dekatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kaedah dia, saya suka bila tengok ada rancangan TV yang kadang-kadang dia sebut kalau ada rancangan TV lah sebagai contoh dalam tu dimasukkan sikit-sikit unsur-unsur Islamik sebagai contoh. Kan, tak kira lah program-program apa-apa pun. Kalau kamu tengok sekarang ni Nabil dah mula berubah kan. Kenal tak Nabil? Nabil Ahmad. Dia dah mula berubah sikit kan. Kalau kamu tengok dalam program yang dia masuk, mesti kadang-kadang dia akan sebut Nabi SAW. Nampak tak? Jadi kita kena gunakan orang-orang yang kita boleh nilaikan sebagai orang popular dan sebagainya ni untuk apa? Untuk mempromosikan baginda Nabi SAW ni. Kan? Kita ni dah sebagai seorang Muslim ni dah confirm dah lah. Kan? Pelaksanaan yang kita pakai, pakaian yang kita pakai pun kita sepatutnya ngikut apa yang baginda Nabi SAW buat. Tetapi hakikatnya kita lebih jauh kepada apa yang disandarkan kepada baginda Nabi SAW. Jadi itulah kot jawapan saya kan. Tak tahulah menjawab ke tak, tapi saya harap menjawab lah. Okey, terima kasih. Okey, biasalah soalan orang kata soalan spontan ni macam itulah. Kita tidak menjawab, sebenarnya kita hanya merespon kita bagi respon. Kita bagi respon kepada soalan, kepada pertanyaan tu. Saya ada respon juga tentang bila sebut idola. Saya daripada dulu saya tak setuju dengan idola ini. Kita sepatutnya tidak mengidolakan sesiapa. Idola ini dalam bahasa Inggerisnya ialah idol. Idol ini kalau kita tengok kamu, dia adalah pemujaan, memuja. Dia bukan kita sebagai kita orang Islam, istilah kita ada iaitu uswatun hasanah. Uswah ini ialah kita mengambil contoh apa yang dibuat oleh orang tu, kita ikut dia. Itu adalah dan Nabi adalah uswatun hasanah, sebagai satu model yang paling baik. Bukan kita tidak disuruh supaya puja Nabi. Sebenarnya ada istilah itu saja digunakan sebagai idola. Jadi bahasa Melayu sebagai idola, itu idola ini kita suka kepada seorang tu sehingga sampai ke satu tahap kita memujanya. Yang ni tak boleh. Dan istilah idol itu, memang idol tu kalau dalam cuba tengok kamus, idol ataupun bacanya idol tu ialah memuja. Engkaulah pujaan hatiku. Bahasa Melayu kadang-kadang pujaan tu hanya kita kasih, kita sayang. Tetapi dalam istilah, dalam konteks bahasa sebenarnya, dia adalah satu pemujaan. Macam orang bila dia angau dengan seorang perempuan, dia puja perempuan tu. Dia puja pemujaan sehingga dia lupa yang lain-lain, dia akan buat apa saja demi perempuan itu. Jadi pemujaan itu kalau boleh, kita ada istilah kita macam Ustaz Fikri kata tadi, kita dah ada, kita punya. Jadi kita jangan, kalau boleh kita elakkan daripada mengidolakan orang, tetapi kita uswah. Dan orang yang paling patut kita menjadikan dia uswah ini qudwah ataupun uswah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala tingkah laku dia, segala sikap dia, segala apa saja cara cakap dia, apa semuanya, itulah yang terbaik, uswatun hasanah. Tanpa kita memuja Nabi, kita tak perlu puja Nabi. Tapi kita selawat tu, tu sebab tu kita ada istilah, bila kita sayang sangat kepada Nabi, kita selawat, bukan kita puja dia. Bila puja ni, benda yang tak ada pun kita ada-adakan. Benda yang tak ada pada Nabi, kita ada-adakan. Demi untuk kita nak meninggikan martabat Nabi. Nabi tak perlu kita tinggikan, dia dah tinggi dah, martabat dia dah tinggi, tak perlu kita reka-reka cerita untuk nak meninggikan lagi Nabi itu. Jadi itu di antara itu pandangan saya, dan sedikit respon lah bila sebut perkataan idola itu. Saya terus terbayang bahawa idola ini bukan budaya kita mengidolakan Nabi. Nabi bukan untuk diidolakan. Nabi untuk kita uswah.
Yang kita kena idola, kita kena puja sungguh-sungguh ialah Allah. Allah adalah pujaan yang perlu kita puja. Kita bukan setakat puja lagi, kita sembah dia, kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Dan idola tu pun, perkataan idola tu akhirnya dia akan pergi ke situ. Itu yang ada orang sembah syaitan, ada yang black metal apa semua tu. Idola asalnya daripada idola, akhirnya dia menyembah benda tu. Okay, selamat datang lagi sekali kita ucapkan kepada sahabat-sahabat kita di Facebook. Hari ni nampak meriah sikit dengan ada komen-komen, ada jiran Ustaz Fikri pun ada ni, jiran dia. Jiran Ustaz Fikri ada. Ustaz Fikri kenal kot. Jadi kita nak beralih kepada Salsabila. Boleh ke tanya Salsabila? Boleh Salsabila? Boleh. Nak dengar? Boleh Okey, Salsabila, saya tak, kalau Salsabila ada soalan ke, ada apa-apa yang nak cakap ke, silakan. Ya, silakan. Tadi Ustaz Fikri ada sebut pasal selawat pada Nabi. Saya nak tanya macam mana pula kalau macam dengan orang yang menentang Nabi, yang kata Nabi ni, baginda SAW ni merupakan hijab paling terbesar kita dengan Allah. Macam mana pula tu? Oh, Nabi ni sebagai penghalang dengan kita dengan Allah. Patut kita lalu Nabi dulu kan. Jadi kalau buat apa-apa selawatkan Nabi dulu, tak direct terus kepada Allah. Okey, ada orang pandangan gitu. Macam mana Ustaz Fadil? Pandangan macam tu. Terima kasih Salsabila. Dia tanya Ustaz Fikri tu. Dia tanya Ustaz Fadil. Ustaz Fadil tu. Ustaz Fadil dah sebut Ustaz Fadil dah. Dia ada ilmiah dia. Soalan tu dah pernah dijawab oleh Dr. Zakir Naik sebenarnya kan. Dah pernah dijawab, tapi saya dah lupa jawapan tu. Tapi Ustaz Fadil try lah dulu. Merespon. Kita respon je. Kalau tak boleh jawab, kita suruh dia cari. Buat bagi dia jadi kerja kat dia. Kerja kursus. Dia sebenarnya berat tu jawab soalan tu berat sebab dia kena faham konsep akidah. Kalau dalam doa azabul wasilah wal fadilah kan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara wasilah yang memperkenalkan kita kepada Allah. Mana mungkin kita kenal Allah dengan sendirinya. Kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi Muhammad yang mengajar, yang memperkenalkan kita kepada Allah. Jadi dia kalimat itu adalah kalimat yang jahil sebetulnya apabila menyatakan bahawa dengan sikit-sikit kena selawat menghalang kita direct kepada Allah. Itu satu benda yang sangat silap. Sebab Nabi itu yang memperkenalkan kita kepada Allah, dan Allah sendiri sebut bahawa kalau nak doa yang disertai dengan selawat kepada Nabi, yang disertai dengan selawat, doa itu akan diangkat, akan terus sampai kepada Allah dengan sebab adanya selawat. Sebab ianya menjadi perantara, ianya menjadi sebab kenapa Allah nak menerima doa. Antara faktor utama penerimaan doa kerana adanya selawat kepada Nabi SAW. Dan jangan kita merasakan bahawa apabila berselawat seolah-olah kita ni selawat kepada Nabi. Ni saya nak urai sikit saja. Tadi sepatutnya tajuk selawat ni Ustaz Fikri, tapi saya nak tambah sikit. Sebab kalau kita tengok lafaz kalimat selawat tu, kita sebenarnya kita sebut Allahumma, ya Allah tolong kami kan. Kalau bahasa Melayu kita, Allahumma, ya Allah bantu kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebenarnya maksud selawat tu, ya Allah kami mohon kepada kamu bantu kami untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang berselawat, hakikatnya sebenarnya Allah yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tak layak pun. Jadi apabila disebutkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab tu ada ulama menyebutkan satu-satunya amalan yang Allah terima walaupun disertai dengan riak, sombong, hanya satu-satunya adalah selawat. Kerana selawat itu walaupun dilantunkan dengan sombong, dengan angkuh, riak, ianya tetap diterima oleh Allah kerana hakikatnya Allah sendiri yang melakukan perbuatan selawat itu sendiri. Kalau amalan lain macam solat, zikir, kalau disertai dengan sombong niat, sombong ke riak ke, semua tu menjadi haba'an manthura. Semua tu menjadi debu yang berterbangan, sia-sia sahaja. Jadi kenyataan tadi sebenarnya kenyataan yang silap sebab dia sebenarnya dia tak memahami akidah.
dia tak memahami akidah asas dalam Islam. Itu hanyalah kita kata sebenarnya tak silap saya itu kata-kata orientalis. Orientalis yang Tayarat cuba fikriyah nak tu, aliran pemikiran yang bermasalah. yes. Yang cuba nak merosakkan pemikiran Islam yang murni. Respon situ saja dulu. Okey, terima kasih. Saya pun ada respon. Saya ada respon juga. Saya bilang. Ustaz Hatta, Ya. kalau Ustaz Hatta nak respon, Ustaz Hatta kena buat saja setengah dah. Jangan buat saja. Saya ada respon sikit tentang selawat. Selawat ni makna selawat. Makna selawat itu perkataan kita macam dah jadi kata selawat, satu benda yang kita pun tak tahu apa makna dia. Perkataan selawat ini ialah perkataan daripada perkataan solat sama dengan sembahyang. Sembahyang pun gitu juga, sallu. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita terjemahkan sembahyanglah sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Ayat Quran tu sallu alaihi wasallimu taslima. Perkataan sallu juga, tapi kita terjemahkan sebagai selawat. Jadi perkataan sallu, solat itu kan kita belajar masa sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Apa erti solat? Ialah artinya doa. Kita doa. Cuma istilahnya kepada Nabi, kita tak kata berdoa kepada Nabi. Doa, kita doakan Nabi. Kita tak kata macam itu. Kita kata selawat ke atas Nabi. Kalau kepada orang-orang biasa, kepada orang-orang biasa, kita kata doa, mendoakan. Sama je sebenarnya, istilahnya sama. Sama-sama sebagaimana Ustaz Fadil kata tadi, Allahumma. Kita start dengan Allahumma ataupun sallallahu. Sama sallallahu barakallah, sallallahu barakallah. Cuma solat ini kita tak boleh kepada orang-orang biasa. Sebab dia Nabi, maka ada khusus doa untuk dia, iaitu salla ala Nabi. Sallallahu ala Nabi. Kalau pada orang kita ni, kita boleh letak barakallah, kita letak hayakallah, hamakallah dan berbagai-bagai lagi. Doa-doa perkataan lain. Itu saja bezanya. Jadi tidak timbul kenapa bila kita berselawat kepada Nabi dia terhalang. Kita ni sebagai Nabi tu penghalang, tidak timbul. Kalau kita faham apa istilah selawat itu, maka tak timbul lah. Ada orang Kristian dia kata, Nabi kau ni teruk, dia kata. Nabi Muhammad ni teruk, kita kena berdoa, kena selawat kat dia. Jadi macam mana dia nak tolong kita pula tolong selawat kat dia. Tu kita cari masa lain untuk kita jawab. Lagi dahsyat dia bagi. Dia kata kau orang Islam ni duk selawat ke Nabi, duk doa kepada Nabi. Tapi dia faham apa maksud selawat tu. Iaitu mendoakan. Dia faham itu, orang Kristian dia faham. Bila kita Allahumma salli ala Muhammad, maknanya kita mendoakan Nabi. Salam keselamatan kepada Nabi. Dia faham itu. Tapi dia hentam balik, dia kata korang ni sepatutnya Nabi doakan kau. Bukan kau doakan Nabi. Tu kita cari masa lain untuk menjawabnya. Orang Kristian, sebab tak ada penonton Kristian kat sini. Jadi itu sedikit respon daripada saya. Mungkin boleh boleh kita fahamlah apa yang kita kata yang terbaik bagi kita ni ialah berselawat kepada Nabi tu. Itu maksud selawat. Ialah kita mendoakan. Kita doa macam doakan mak ayah kita lah. Doa dengan mak ayah kan Nabi pun ajar macam mana doakan mak ayah. Allahumma gfirli wali walidayya. Ighfir, minta keampunan. Kita minta Allah ampunkan dosa mak ayah kita. Takkan dengan Nabi kita nak suruh Allah ampunkan dosa dia. Tak nasabahlah. Jadi dia manusia yang bersih, yang maksum, yang tak ada dosa, kita tak perlu minta supaya Allah ampunkan dia, tapi kita salla alaihi, berdoa untuknya, wasallimu, dan kesejahteraan, doa supaya kesejahteraan kepada kita. Dan doa itu akan kembali kepada kita. Pantulan, selawat ni memantul, hantar 1, 10 datang. Sebagaimana hadis tadi lah. Kita hantar 1, 10 peluru datang kepada kita. Bukan membunuh, tapi memberi tenaga, peluru yang memberi power kepada kita. Selawat adalah power untuk kita. Kalau kita lemah, kita berselawat, insya-Allah kita jadi kuat. Kita nak pergi kepada Ustaz Fadil. Ustaz Fadil ni dia kata dia nak tambah sebab kita baru bagi 1 round ke dia. Kita nak bagi round kedua kepada Ustaz Fadil. Saya pun tak tahu soalan apa nak tanya Ustaz Fadil. Ustaz Fadil boleh ulaskan sedikit lagi tentang bukti cinta ini kepada cinta kepada Rasul ini. Silakan Ustaz Fadil.
Saya sengaja tak nak tengok jam ni, ikut dia lah pukul berapa pun. Silakan. Nak sebut apa lagi Ustaz? Okay, baik-baik. Saya Silakan. tambah sikit lagi lah, hurai tambah sikit apa yang Ustaz, yang saya sambung daripada apa yang Ustaz Fikri sebut tadi, iaitu tentang selawat sikit lah. Sebab di akhirat nanti, siapa yang paling banyak selawat pada Nabi, dia lah VIP di negeri akhirat. Siapa yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lah VIP di negeri akhirat, di mahsyar nanti. Dan dianya menjadi salah satu bukti utama kerinduan seseorang kepada baginda Nabi. Semakin banyak selawat yang dilantunkan, maknanya semakin rindulah, kasih, cinta, mahabbahlah dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak seperti sahabat, terutama sahabat-sahabat rapat dengan Nabi. Contoh Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang utama, terutama Khulafa' Ar-Rasyidin. Mereka ini, mereka punya level cinta, kasih, rindu adalah level yang sangat tak terjangkau oleh akal kita, tambah-tambah kita yang tak sezaman dengan Nabi. Kita tengok Sayyidina Bilal sendiri, bagaimana Sayyidina Bilal ni setelah kewafatan baginda Nabi, dia tak boleh duduk lama dekat Madinah tu. Sebab apa? Setiap sudut di kota Madinah menggamit memori dia dengan Nabi. Tengok tiang boleh teriak. Saya tengok ada satu komen Ibnu Yaqub, salah seorang pelayar kita, dia kata salah satu tanda cinta kepada Nabi adalah mengalir air mata kerana Nabi. Kita ni kalau tengok cerita Hindustan tak faham pun, bila lagu sedih kita pun jadi teriak juga, pasal apa tak tahu. Tengok cerita Korea, tempat sedih kita pun sedih juga. Nah, tetapi bila selawat pada Nabi nak sedih ni, kenapa susah Jadi ini soalan yang kita perlu tengok atas diri kita. Pernah tak kita menangis ataupun keluar air mata, terseduh sedan lah istilah dia apa istilah pun. Pernah tak kita keluar air mata kerana insan mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini persoalan untuk diri kita. Pernah tak kita selawat sampai keluar air mata? Ya. Kalau seorang suami kepada isteri, hari-hari mereka cinta, hari-hari mereka kasih, tak payah tanya, tak payah nak ulang hari pun tak apa, tapi dah maklum. Anak sayang kepada mak sayang kepada anak, isteri sayang pada suami, suami sayang pada isteri. Tak boleh sebut hari-hari. Dan kalau sebut hari-hari itu bonus dan menunjukkan dia zahirkan kecintaannya. Tetapi dalam dalam kehidupan kita, dia ada momen-momen tertentu yang mana kita istimewakan dengan kita memberi hadiah. Contoh hari jadi ataupun hari ulang tahun dan sebagainya. Nah, hari kejayaan. Jadi momen-momen istimewa ni kita bagi hadiah sesuatu yang istimewa. Begitu juga kita dengan Nabi. Kita hari-hari kita cinta Nabi, hari-hari kita kasih Nabi, hari-hari kita selawat pada Nabi. Tetapi bila tiba bulan Rabiul Awal adalah patutnya bulan yang sangat istimewa bagi kita untuk menggandakan, menunjukkan, membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Antaranya dengan memperbanyakkan selawat tadi. Jadi semakin banyak kita berselawat kepada Nabi, semakin cinta kita kepada Nabi. Saya teringat Ustaz Amir ada sebut minggu sudah, dia kata antara cara untuk menunjukkan cinta kita adalah dengan memperbanyakkan sedekah. Yang mana dia kata meraihkan sambutan maulid dengan cara memperbanyakkan sedekah. Ini pun salah satu. Sebab antara sunnah Nabi yang utama ialah sedekah. Nabi tak pernah hari-hari Nabi bersedekah, bahasa mudahnya. Hari-hari Nabi bersedekah. Dan sunnah ini diteruskan setelah ketiadaan Nabi oleh Sayyidatina Aisyah sendiri. Sayyidatina Aisyah, dia al-ummahatul mukminin kan. Ibu-ibu bagi kaum mukminin. Ibulah bagi kaum mukmin. Setelah ketiadaan Nabi, mereka ini hanya duduk di rumah, mereka tak bekerja dan mereka tidak boleh kahwin dengan siapa-siapa. Tapi para sahabat memahami dan mencukupkan keperluan ibu-ibu ataupun bekas-bekas isteri-isteri Nabi SAW setelah ketiadaan Nabi. Jadi dalam riwayat sebut Siti Aisyah ni setiap hari dia terima 1,000 ke 10,000, 1,000 duit emas. Dia terima hari-hari. Satu uncang tu yang bernilai 1,000 duit emas dalam tu. Hari-hari dapat duit tu. Maknanya dapat gaji, dapat allowance lah. Allowance apa pencen ke apa dah istilah kita sekarang. Hari-hari dapat. Tetapi dalam riwayat sebut belum sampai maghrib duit itu habis dibelanjakan untuk bersedekah. Kan dibelanjakan, diberikan untuk bersedekah. Tak tinggal satu pun.
Kita kalau dapat duit 1,000 kita simpan. Siti Aisyah tidak, dia habiskan. Sebab benar-benar memahami bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sedekah ni sangat dekat dan sangat memahami keperluan. Dan Nabi Muhammad mengajar kepada umat supaya tidak menjadikan dunia itu lekat dalam hati, tetapi menjadikan akhirat sebagai matlamat utama yang nak ditunggu nanti. Jadi kita memperbanyakkan selawat adalah tanda cinta kita kepada Nabi. Saya sebut tadi di akhirat nanti, orang yang banyak berselawat itulah VIP. Ada satu lagi, kalau kita nak tanda kita cinta kepada Nabi adalah kita seringkali kita akan beradab dan kita akan memuliakan nama Nabi ketika nama Nabi itu disebut. Kita tahu bila dengar saja orang selawat, kita pun selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kita dengar kan, balas sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi nabi. Apa saja balasan yang menunjukkan bahawa siapa yang mendengar selawat kepada Nabi, maka dia akan kena selawat balik, dia kena balas balik. Sebab ada satu hadis panjang ni. Ceritanya antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi. Hadis ni daripada Sayyidatina Aisyah. Dia cerita apa dia? Suatu hari, aku pernah menjahit baju di bilikku. Saya baca dia punya cerita sajalah. Aku pernah menjahit baju di bilikku. Tiba-tiba lampunya padam. Waktu malam lah ni. Maka bilik pun menjadi gelap dan jarum terjatuh. Ketika aku cuba meraba-raba lantai mencari jarum itu, Nabi pun datang kepadaku dari balik pintu. Nabi pun datang masuk dalam bilik. Baginda pun mengangkat lampu dan wajahnya. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. Maknanya dia bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya bila Nabi masuk sahaja ke ruangan bilik tadi, maka terang benderanglah setiap penjuru bilik dengan cahaya wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan aku dapat menjumpai kembali jarumku. Dengan sebab cahaya nur daripada wajah Nabi cerah sampai setiap penjuru bilik tu nampak jelas. Aku dapat cari balik jarumku. Kemudian aku pun menghadap kepadanya, Siti Aisyah kata. Lalu aku berkata, engkau ya Rasulullah lebih mulia daripada ayah dan ibuku. Sungguh terang cahaya wajahmu. Nabi berkata, wahai Aisyah, rugi besar kepada sesiapa yang tidak dapat melihat aku pada hari kiamat. Rugi orang yang tak dapat tengok Nabi. Aku bertanya, siapa yang tidak boleh melihat engkau pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, rugi besar kepada sesiapa yang tidak melihatkan wajahku pada hari kiamat. Aku Aisyah bertanya lagi, siapa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh baginda Nabi, mereka yang mana ketika di atas dunia, ketika mendengar namaku disebut di sisi mereka, dia tidak berselawat ke atasku. Ini suatu Nabi nak cerita isyarat orang yang kedekut nak selawat pada Nabi. Tambah-tambah bila nama Nabi itu disebut, hak ni tak dapat tengok muka Nabi. Tak dapat tengok wajah Nabi. Buta dia di akhirat. Dia tak ada nur untuk melihat sebab cahaya. Mata kita ni dapat tengok dengan sebab cahaya kan. Pantulan cahaya masuk ke retina, masuk ke kornea apa semua tu, ke dalam tu hasil daripada cahaya. Kita dapat kenal warna-warna betul-betul kerana ada cahaya. Nabi sebut apa lagi? Al-bakhil. Okey dulu Ustaz Fikri, Ustaz Fadil. Ustaz Fadil. Okey Ustaz Fadil, kita berhenti setakat tu dulu. Sebab masa kita dah lebih banyak ni. Jadi kita simpan untuk minggu depan pula. Simpan untuk minggu depan atau bila-bila. InsyaAllah banyak lagi cerita tentang Nabi ni yang perlu kita dedahkan untuk menjadi baru nak tutup Ustaz Okey, tak apa. Jadi saya nak suruh Ustaz Fikri lah tutup sikit. Seminit Ustaz Fikri. 1 minit. Boleh ke? Baik, terima kasih Ustaz Fadil. Jadi kesimpulan daripada Ustaz Fadil sebut tadi, Ustaz Fadil minta ni daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil itu ialah orang yang apa? Yang mereka apabila nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka dia tidak balas balik. Jadi balasan yang apa yang kita boleh buat adalah dengan menyebut sallallahu alaihi wasallam. Cubalah sama-sama kita amalkan sepanjang bulan Rabiul Awal ini dan sepanjang tahun lah kalau boleh, insya-Allah kita banyakkan selawat. Dan akhirnya insya-Allah kepada Cik Sata, insya-Allah saya nak bagi pada anak-anak sekalian pada malam ini 3 benda yang saya untuk cara kita selain daripada kita cinta pada Nabi, antara benda yang kita boleh buat untuk apa? Pertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Yang pertama, kita banyakkan dakwah. Banyakkan dakwah. Ni pun adalah salah satu daripada medium dakwah kita.
Yang kedua, apa dia mempertahankan kesucian sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Apa yang Nabi buat, kita kata Nabi buat. Apa yang Nabi kata tak buat, kita kata Nabi tak buat. Okey, itu senang saja. Dan yang terakhir, insya-Allah kita berusahalah memperluaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang Nabi keluar daripada mulutnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang daripada wahyu yuha, melainkan daripada wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi 3 benda tu saya nasihatkan, saya wakafkan kepada semua pada hari ini, 3 benda. Yang pertama, kita bantu jalankan dakwah. Yang kedua, kita pertahankan kesucian sunnah. Dan yang ketiga, kita cuba untuk menyebarluaskan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan 3 wakaf itu, insya-Allah sama-sama kita amalkan, semoga hadir dalam diri kita cinta dan kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Fikri, terima kasih juga kepada Ustaz Fadil, dan terima kasih juga kepada 2 tetamu kita, Nabil dan juga Salsabila, dan Ustaz Amir. Ustaz Amir dia putus mungkin tadi, dia dah terkeluar awal sikit, dan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat kita yang bersama kita pada malam ini di Facebook. Ada lagi mesej masuk ni, apa ni daripada siapa ni, dia kata terbaik. Jadi kita harapkan program kita ini sentiasa terbaik dengan sokongan dan dukungan daripada sahabat-sahabat di Facebook. Dan sekarang ni pun bila dah masuk fasa, banyak negeri dah masuk fasa ketiga ni, orang pun tak berapa nak online sangat, mana dah orang dah mula keluar daripada rumah dah. Jadi Facebook orang semua ni tak tengok sangat dah. Tapi insya-Allah masih lagi ada rakan-rakan kita yang masih lagi beronline bersama dengan kita. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu depan, bukan minggu depan, hari Rabu ini, dan masih lagi kita bercerita tentang Muhammad Rasulullah. Dan tetamu istimewa kita pada hari Rabu nanti ialah Ustaz Ni Umar bin Ni Aziz, anak Tuan Guru Ni Aziz, akan bersama dengan kita. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, dia mungkin dapat bersamalah. Dia dah bagi persetujuan untuk bersama dengan kita. Dan seorang lagi Ustaz Rosli Hussein, pakar sejarah, pakar sirah. Dia ni khatam kitab Nihayah, Bidayah wa Nihayah ni 2-3 kali dah. Dia mengajar lagi kitab tu, kitab Bidayah wa Nihayah tu memang dia pakar dalam bab sirah ini. Bukan setakat Nabi kita dan sejarah Nabi-Nabi sebelum pun dia memang lancar lah. Kita akan dengar insyaAllah sejarah yang lebih boleh mendekatkan kita lagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih kepada semua. Kita berhenti setakat tu, dan sama-sama kita berselawatlah untuk kita tutup ni. Saya ada satu selawat yang moden lah. Saya selawat moden, iaitu lagu daripada asal lagu dia lagu apa tu, 3 dara, 3 ke 4 dara di tepi sungai. Jadi saya nak tinggalkan malam ni, biasa kita letak doa di belakang, jadi kerana di situ pasal selawat ni, saya nak pasang lagu selawat ni untuk kita semua. Terima kasih. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه